Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 Ada 5 kelas dalam ni. Satu Isar, satu Ikhtiar, satu Furqan, satu Ihsan dan juga satu Hikmah. Okey, ada 5 kelas. Jadi Ustaz gabungkan semua kelas kalau ikutkan dalam jadual. Okey, kelas satu Ikhtiar dan juga satu Isar. Kelasnya adalah pada pukul 11. Jadi nak jimatkan masa, mungkin kita akan drag sikit masa lebih daripada pukul 11. Walaupun kita mula daripada pukul 10 menunggu pelajar-pelajar yang lain masuk. Jadi mungkin kita akan drag sikit sampai 11 lebih lah Jadi yang pertamanya saya akan bagi taklimat sikit perjalanan exam pada malam ni. Okey, nampak tak slide yang saya tunjukkan ni? Nampak? Nampak. Anak-anak nampak? Nampak. Tak ada orang jawab pun. Nampak Ustaz, nampak. Oh, Ustaz tak buka sound rupanya. Sorry Nampak. Okey. Rupanya Ustaz tak buka sound. Sepatutlah tak dengar suara. Okey, ni slide perjalanan exam pada malam ni. Ustaz terangkan sikit lah Ustaz buat je cantik ni. Kalau tak nampak, bagi tahu ya. Okey, exam malam ni pada pukul 8 sehingga 9 malam. Okey, menggunakan kod guru pengawas. Bukannya guru subjek Jangan ada yang guna Ustaz jaga satu kelas sahaja Jadi awak gunakan guru-guru pengawas punya kod. Okey, masukkan dia punya kod dia. Okey, awak kena masuk Google Meet lebih kurang pada pukul 7.45. Okey, dan 7.50 sila on kamera anda. Okey, bagi yang ada masalah maklumkan kepada Ustaz. Ustaz akan catat siapa yang ada masalah kamera. Jadi awak tak perlu on kamera lah. Terutamanya bagi yang gunakan handphone. Tak boleh nak buka kamera kan. Okey, sebab awak buka Google Form tak boleh buka sekali dengan kamera. Jadi maklumkan kepada Ustaz. Okey, dekat maklumkan dekat chatting pun tak apa. Okey, dekat Google Meet tu bahagian chatting maklumkan dekat situ. Okey, 7.51 pastikan anda telah sediakan alat tulis, buku tulis, kertas untuk membuat pengiraan atau catatan. Pastikan awak ada alat tulis, buku tulis ataupun kertas. Sebab awak nak jawab soalan tu, okey, ada yang melibatkan kepada pengiraan. Okay, jadi awak kena kira dekat kertas dan ada juga yang awak kena catat dulu. Okey, sebab mungkin soalan tu dia berurutan, dia bersambung. Okey, contohnya soalan 5 hingga 10 berdasarkan kepada pernyataan di bawah. Jadi mungkin dia agak panjang sikit, so mungkin nak catat dulu, okey, bagi memudahkan untuk awak jawab. Okey, pastikan ada kertas dan juga alat tulis pensel ke pen ke untuk menulis. Okey, 7.52 malam ni sila buka soalan pentaksiran akhir tahun USK. Ya? Tanya. Siapa yang tanya tadi? Tanya. Jangan tulis dekat chatting sebab Ustaz buka slide ni. Ustaz tak nampak dekat bahagian chatting tu. Okey. Mana tadi yang nak tanya? Okey, 7.52 malam nanti, mungkin awal sikit lah buka soalan pentaksiran akhir tahun ASK tingkatan 1. Okey, pastikan awak pilih soalan yang betul. Soalan pentaksiran akhir tahun ASK tingkatan 1. Kalau ikut sebelum ni, masa Ustaz jaga tingkatan 2, ada yang salah buka soalan lain. Jadi dia masuk password, dia masukkan password tu tak dapat nak masuk pada soalan tersebut lah. Okey, sebab dia klik kepada set soalan yang salah. Okey, lepas tu 7.54 sila isikan nama penuh anda dan juga kelas seperti yang ada dekat mock test tersebut. Okey, ada isi nama penuh. Nama penuh termasuk bin ataupun binti, nama penuh, bukannya nama ringkas awak. Ada Muhammad, tulis Muhammad. Ada Nurul, ada Nur, tuliskan Nur. Okey. Seterusnya, masukkan kata laluan yang diberikan oleh guru pengawas anda. Okey, dia ada kata laluan lah. Kata laluannya tak sama dengan mock test. Dia ada kata laluan dia sendiri. Okey, jangan tekan next sehingga diberitahu. Bila cikgu awak, guru pengawas anda maklumkan tekan next. Okey, boleh mula ataupun tekan next. Baru awak boleh tekan next dan seterusnya mula jawab soalan tersebut. Okey. Pukul 8 awak tekan next, baca doa dan juga boleh mula menjawab soalan. Okey. Perhatian anda dilarang menggunakan sebarang aplikasi, program ataupun mesin yang boleh membuat penukaran asal nombor secara automatik. Awak install dekat handphone ke jangan dosa. Siapa buat dosa Anda juga dilarang membuka buku teks ataupun nota dan menggunakan kalkulator semasa menjawab soalan.
Okey, anda tak boleh guna kalkulator jangan gunakan kalkulator dan juga jangan gunakan sebarang program ataupun perisian yang membuat penukaran nombor secara automatik. Anda juga tak boleh search dekat Google ke, awak buat carian macam mana nak jawab soalan ni, tak boleh. Semuanya berdasarkan kepada anda sendiri sahaja. Okey, kalau nak buka buku, hari ni sepanjang masa awak ada sebelum malam ni, selepas kelas ni, okey, masa yang agak panjang untuk awak buat ulang kaji. Okey, usahakan buat ulang kaji secara ringkas usahakan terangkan bab mana yang banyak masuk, bab mana yang sikit. So awak dengar lah, awak catat dekat kertas. Okey, kelas kita hari ni Ustaz akan rekodkan. Cuma kalau Ustaz nak upload dekat YouTube tu mungkin ambil masa sikit lah. Mungkin petang nanti ke, baru Ustaz akan upload semula. Jadi ada soalan? Tak ada. Okey, ni kata laluan malam ni. Oh, kata kata laluan laluan dia malam ni. macam Kata laluan mock test. Nanti kata malam ni dia adalah dekat sini Nanti cikgu awak dia akan tunjukkan kata laluannya apa. Okey. Ada soalan? Tak ada nanti Seterusnya Ustaz akan terangkan berkenaan dengan format soalan. Okey, lepas Ustaz terangkan format soalan, kita Ustaz buat tu sikit kita bincang berkenaan dengan soalan mock test tadi tu. Okey, seterusnya kita akan buat ulang kaji lah. Okey, ulang kaji daripada bab yang pertama sehingga bab yang keempat. Okey, yang mana yang Ustaz bagi penekanan sikit tu, maksudnya soalannya banyak. Okey, banyak daripada bab tersebut. Okey, format soalan. Lupa nak tulis tadi. Okey, format soalan. Boleh sambil-sambil catat dekat kertas. Okey, format soalan ASK tingkatan 1. Ada dua bahagian bahagian A dan juga bahagian B. Okey, ada dua bahagian, bahagian A. Nak pergi. Anak-anak apa-apa? Okey, dan bahagian B. Tak tahu. Okey, ada dua bahagian bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A 30 soalan membawa kepada 30 markah. Bahagian B 10 soalan 10 markah. Okey, apa itu bahagian A, bahagian B? Bahagian A ialah soalan objektif. So ada pilihan jawapan lah. A, B, C dan juga D. Dia tak ada macam tu. Dia adalah jawapan dia So boleh pilih jawapan dia ada 4 pilihan jawapan. Okey. Bahagian B ialah bahagian subjektif. Jadi anda kena jawab dengan tepat. Okey, jawab dengan tepat. Sebab kalau awak jawab tak tepat, so dia akan jadi salah. Okey. Ini format soalannya lah. Bahagian A dan juga bahagian B. Okey. Soalan yang masuk bab yang pertama berkenaan dengan bab yang pertama apa dia? Pemikiran computational. Okey. Apa yang awak kena tahu dalam bab ni? Bab ni tak banyak sikit je sebab bab ni sikit je. Okey, soalannya berkenaan dengan teknik pemikiran computational. Itu saja. Dia ada 4 teknik pemikiran computational yang awak kena tahu. Okey, teknik pemikiran computational. Ada 4 itulah. Okey, kita buat ulang kaji ringkas nanti. Okey, itu bab yang pertama tak banyak. Bab yang kedua perwakilan data perwakilan data. Bab yang kedua, yang ni agak banyak lah. Okey, soalan daripada bab yang kedua. Okey, agak banyak soalannya. Terutamanya yang melibatkan kepada penukaran nombor. Okey, asas 10 ke asas 2 dan asas 2 ke asas 10. Okey, jadi soalannya agak banyak lah Yang seterusnya berkenaan dengan
penambahan antara dua nombor penduaan. Okey, penambahan, nanti kita akan buat ulang kaji, penolakan. Okey, antara dua nombor penduaan. Okey. Ni soalannya agak banyak lah. Penukaran asas nombor. Okey, lepas tu penambahan antara dua nombor penduaan dan juga penolakan antara dua nombor penduaan. Okey, soalan ni agak banyak juga. Okey, bab yang kedua. Okey, bab yang ketiga berkenaan dengan algoritma. Algoritma soalannya soalan subjektif. Kalau ada dekat bahagian objektif mungkin satu sahaja. Okey, soalan subjektif. 10 soalan. Okey, kalau ikutkan kalau awak exam secara bertulis, awak kena draw sama ada kod pseudo dan juga carta alir. Okey, dekat kertas. Tapi kalau untuk exam kali ni, sebab kita buat exam secara online, okey, dia punya gambar rajah, dia punya bentuknya sama ada kod pseudo ataupun carta alir sudah ada. Awak cuma perlu lengkapkan sahaja carta alir tersebut ataupun lengkapkan sahaja kod pseudo tersebut. Jadi awak tuliskan jawapannya, okey, tuliskan jawapannya pada ruang jawapan yang ditanya, okey, dalam Google Form tersebut. Okey, tuliskan. Okey, nanti kita akan buat perbincangan berkenaan dengan bab ni. Okey, jadi soalan subjektif semuanya daripada soalan berkenaan dengan algoritma. Okey. Bab yang keempat berkenaan dengan soalan bab yang keempat Bab yang keempat berkenaan dengan kod arahan. Okey, ni yang lain ni semua soalan subjektif Kod arahan awak kena tahu berkenaan dengan tag atur cara. Okey, ada banyaklah tag atur cara. Nanti kita akan buat ni Okey, nanti kita akan buat ulang kaji ringkas tag atau cara yang digunakan dalam kod arahan, iaitu yang kita belajar, iaitu kod bahasa pengaturcaran bagi membangunkan sebuah laman web, iaitu kita menggunakan atau cara HTML, Hypertext Markup Language. Okey, tag atau cara HTML iaitu Hypertext Markup Language. Jadi soalan subjektif 10 soalan bahagian B. Okey, soalannya berkenaan dengan algoritma. Okey, berkenaan dengan algoritma subjektif 10 soalan. Sama ada kod pseudo ataupun carta alir. Okey, semua jelas? Jelas. Ada nak tanya ke? Boleh tanya dekat chatting. Tak ada Tak ada. Apa yang tak nampak Kamilia? Kamilia tak nampak? Kamilia main-main Tu tadi je, jangan risau. Oh, dah Okey. Nampak. Okey, seterusnya kita buat ulang kaji sikit daripada bab yang pertama. Secara ringkas daripada bab yang pertama sampai bab yang keempat. Okey, semua sekali kita ada 87 87. Tolak Ustaz dengan presentation ni 87 orang. Okey. Sekejap Ustaz buka Google Jamboard ni. Hai. Okey, nampak Google Jamboard ni? Nampak. Nampak. Okey, good. Nampak. Tarikh hari ni berapa hari bulan? Saja nak tanya awak kan. 6 hari bulan 12. Jadi awak akan exam malam ni. Salah pilih lah. Apa? Okey, 6 hari bulan 12, 2020. Okey? Seperti yang Ustaz terangkan tadi, yang masuk, yang banyak ni adalah bab yang kedua dan juga satu lagi, banyaklah bab yang kedua tu banyak. Okey, lepas tu bahagian subjektif, iaitu bab yang ketiga algoritma. Okey, dan juga kod arahan. Yang paling banyak adalah yang nilai. Okey, bab yang kedua. Okey, kita mula daripada bab yang pertama. Apa yang awak kena tahu? Bab yang pertama berkenaan dengan pemikiran computational.
Okey. Minta maaf tulisan tak berapa lawa sebab saya guna pen ni. Dia lambat sikit. Okey, pemikiran computational. Okey, boleh sambil-sambil boleh catat dekat buku awak ataupun kertas. Mana-manalah buku nota komputer tu pun boleh guna. Nak buat conteng-conteng pun tak apa Minta maaf tulisan tak lawa sikit Okey, 4 teknik pemikiran computational yang awak kena tahu. Yang pertama, leraian. Okey. Ustaz tulis ringkas je. Siapa yang awak kena tahu berkenaan dengan leraian? Pecahkan masalah Pecahkan masalah ataupun pecahkan bahagian kepada bahagian kecil. Ataupun bahagikan. Samalah. Okey, bahagikan Pecahkan apa tadi? masalah ataupun bahagian kepada tengok. Kepada bahagian kecil. Okey. Yang kedua, pengecaman corak. Okey, pengecaman corak. Apa pengecaman corak? Kena pasti dia punya persamaan dan juga perbezaan. Okey, kena pasti persamaan dan juga perbezaan. Apa dia? Pengitlakan. Bukan, pengitlakan last kali. Peniscalaan. Peniscalaan. Pandai. Peniscalaan. Bagus betulkan. Peniscalaan. Tinggalkan perkara yang tidak penting. Tinggalkan perkara yang tidak penting. Okey, yang keempat apa dia? Pengitlakan. Okey, pengitlakan adalah pemodelan penyelesaian masalah. Dia punya model lah. Model maksudnya dia punya setelah dia melalui fasa yang pertama iaitu leraian, pengecaman corak, lepas tu dah tinggalkan perkara yang tidak penting. So dia ada model penyelesaian masalah. Contohnya kalau kita buat resepi nasi goreng tu kan. Okey, kita nak murnikan. Setelah dimurnikan, dia punya resepi daripada awal hingga akhir, itu adalah pengitlakan. Okey, model penyelesaian masalah. Okey, ada 4 ni je yang awak kena ingat. So ingatlah yang ni, yang keempat-empat ni Ini bab yang pertama. Okey, bab yang kedua. Okey, bab yang kedua berkenaan dengan penukaran nombor. Ustaz dah ajar sebelum ni, Ustaz ulang sekali lagi. Okey, bagaimana kita nak buat pertukaran nombor? Contohnya yang pertama daripada tutup dulu mikrofon bunyi bising. Okey, contohnya kita nak tukarkan nombor daripada asas 10 kepada asas 2. Okey, ke asas 2. Okey, ada 2 teknik yang digunakan. Ustaz dah terangkan sebelum ni. Okey, yang pertama bahagi 2 ambil baki. Yang kedua kaedah ambil daripada baki. Okey, ada 2 kaedah. Kalau nak tengok balik kedua-dua kaedah sebelum ni, okey, awak boleh rujuk kepada kelas yang telah kita jalankan sebelum ni. Okey. Kalau awak nak jawab soalan, sebab soalan ni adalah soalan dia ada pilihan jawapan. Okey. Dia ada pilihan jawapan. Jadi cara yang paling mudah untuk awak gunakan adalah kaedah yang kedua, iaitu ambil daripada baki. Gunakan kaedah ambil daripada baki. Okey. Dia tak ada soalan subjektif, tak ada soalan berkenaan dengan perwakilan data. Jadi kalau soalan ada pilihan jawapan, awak gunakan kaedah ambil daripada baki. Ada satu lagi kaedah, iaitu bahagi 2 ambil baki. Bagi 2 ambil baki ni, kalau awak buat, bagi 2, okey, ambil baki. Kalau awak gunakan kaedah ni, dia agak panjang sikit lah. Kalau nombor yang besar, okey, awak buat macam ni kan. Contohnya kita nak apa ni, bagikan nombor 111. Nak bagikan, nak tukarkan kepada asas 2. Okey. Bahagi 2 dapat berapa. So, dia agak panjang. Okey. Kalau kita gunakan kaedah ambil daripada baki, okey, awak just tuliskan, okey, Ustaz galakkan awak gunakan kaedah ni sebab kaedah ni lagi cepat bila awak dia ada pilihan jawapan. Mungkin awak tak perlu habiskan semua. Awak tengok dia punya pilihan jawapan yang ada. Okey.
Okey, contohnya depan dia 1, awak tengok 1, okey, seterusnya kosong, okey. Kalau yang tak ada kosong, yang seterusnya terus awak pangkahkan dia punya pilihan jawapan tersebut. Okey, contohnya Ustaz ambil nombor ni, 111 ataupun 112 lah Okey, contohnya kita nak tukarkan 112 asas 10 walaupun Ustaz tak tulis dekat sini asas 10, tapi kalau dalam soalan dah bagi tahu ini adalah asas 10, jadi awak kena tahulah ini asas 10 Contohnya 112 asas 10 awak nak tukarkan kepada asas 2. Cara yang paling cepat awak gunakan adalah ambil daripada baki. So tuliskan dia punya pilihan nilai tempat dia. Okey, awak tuliskan nilai tempat bagi asas 2. Nilai tempat yang pertama bagi asas 2 ialah tulis daripada kanan jangan terbalik. Ada yang terbalik tulis daripada kiri, salah. Okey, dia nilai yang paling kecil mesti berada di sebelah kanan. Okey, 1. Seterusnya berapa? 2. Seterusnya berapa? 4. Tuliskan dulu. Lambat pun tak apa, 8. Okey, 16. Dia panjang sikit lah sebab dia asas 2. 16 lagi, 32. Seterusnya 64. Okey, 64. Seterusnya 128. Kita ambil ke 128? Tak. Tak ambil sebab apa? Sebab dia lebih-lebih satu Okey, belas. sebab dia lebih daripada 112. Okey, jadi kita tak ambil. Okey, digit yang pertama kita ambil adalah 64. Letak 64, tandakan 1 sini, bawah 64. Maksudnya kita ambil nilai 64 ni, nilai tempat 64 kita ambil. Seterusnya awak tolakkan 112. Tolaklah 64, dapat berapa? Kira. Tak payah pakai kalkulator. Berapa? 48. Okey, 48. Okey, tandakan 48. Okey. Okey, tuliskan 48. 32 kita ambil ke? Tengok nilai semasa 48. 32 kita ambil. Ambil. Okey, ambil sebab 32 ni kecil daripada 48. Okey, tanda 1. Jangan habiskan dulu, tengok dulu jawapan. Okey, seterusnya jawapan pilihan jawapan 1-1. Okey, tengok. Tengok dia punya pilihan jawapan dia. Kalau 1, lepas tu dia kosong, terus pangkah dia punya pilihan jawapan dia. So tanda dekat kertas lah yang mana ni kan. Okey, terus pangkah. Nak jawab semua pun boleh Okey, Pak 32 kita ambil. Okey, tuliskan 32 dekat sini. 32. Okey, tuliskan tolakkan 32. 48 tolakkan 32. Tulis bawah pun tak apa. Okey, yang mana memudahkan awak. 8 tolak 2 sama dengan 6, 6. Okey, 4 tolak 3 sama dengan 1. tinggal 16. 16 kita ambil ke? Ambil lah kan sebab dia sama dengan 16. Okey, 16 ambil. So kat sini letakkan 1 bawah 16. 16 tolak 16 dah kosong. Last sekali dia akan jadi kosong dekat sini. So kat sini yang belakang-belakang ni automatik adalah kosong. Kosong. Kosong, kosong, kosong. Sebab dia dah kosong. Okey, jawapannya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 0. Okey, faham yang ni? Faham. Okey. Okey, seterusnya asas 2 kepada asas 10. Alamak, hang ke apa ni? Oh, dia dah penuh Dah tak boleh dah. Ya saya buka yang baru. Okey, seterusnya asas 2 kepada asas 10. Asas 2 kepada asas 10. Sama jugalah kita gunakan nilai tempat. Contohnya asas 2. 1, 0, 1, 1, 2. Sorry. 2 tak ada Sebab asas 2 digitnya 0 dan juga 1 saja. Okey, contohnya macam ni. Macam mana kita nak tukarkan kepada asas 10? Awak tuliskan, okey, tulis dekat buku awak tu.
Lepas tu tuliskan nilai tempat dekat atas. Okey, 1 daripada sebelah kanan. Sama macam tadi 2. Okey, 4, 8, 16. Okey, tambahkan nilai yang on. So kosong ni off. Jadi awak pangkah yang kosong. Jadi awak tambahkan 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1. 16 tambah 4 berapa? 20. Tambah 2, 22. Tambah 1, 23. Jadi jawapannya adalah 23 asas 10. Okey, faham yang ni? Faham. Okey, seterusnya kita tengoklah soalan yang awak jawab dekat mana ni Google Form. Okey. Siapa yang belum habis jawab lagi? Awak boleh jawab dulu. Saya bagi 5 minit. Takut tak sempat masa kan? Okey, kita bincangkan dulu soalan yang Jawab apa Ustaz? soalan dekat Google Form, Google Classroom. Okey, buka yang baru masuk yang tak sempat jawab lagi tadi tu. Okey, buka dulu Google Classroom. Okey, buka Google Classroom. Okey, cari yang Ustaz tulis mock test ASK tingkatan 1. Okey, yang dah jawab tak apalah. Okey, boleh rehat dulu. Lagi 5 minit. Ustaz start balik 10.55. Kita bincangkan dulu soalan mock test boleh? Boleh. Boleh. Ustaz nak tunggu awak jawab, takut lambat lah. Boleh Mock test ni tak ada markah pun just nak jawab je Okey, ni bentuk soalannya lah. Tapi soalan mock test ni 10 soalan saja. Kalau soalan yang sebenar tu bahagian A ada 30 soalan, bahagian B ada 10 soalan. Okey, ni contoh dia punya format soalannya. Okey, contoh ni tuliskan nama penuh awak bin ataupun binti, nama yang penuh nama penuh. Tulis nama penuh. Semua sekali Okey, masukkan kelas. Okey, masukkan kata laluan 1122 ataupun malam ni kata laluannya lain panjang sikit. Okey, tekan next. Okey, ni contoh soalannya. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, meninggalkan perkara yang tidak penting merujuk kepada teknik. Ingat ada 4 teknik tu. Jadi kalau meninggalkan perkara yang tidak penting, dia merujuk kepada teknik yang mana? Kelas? Yang mana ni? Okey, peniskalaan. Tinggalkan perkara yang tidak penting. Okey, leraian pecahkan masalah kepada masalah besar ataupun pecahkan satu masalah kepada masalah yang kecil ataupun kepada bahagian yang kecil ataupun pecahkan bahagian yang besar kepada bahagian yang kecil. Okey, itu merujuk kepada leraian. Okey, yang kedua pengecaman corak. Okey, buat dia punya persamaan, buat analisis dia punya persamaan ataupun dia punya perbezaannya apa. Okey, kenal pasti persamaan dan juga perbezaan. Pengitlakan adalah sediakan model penyelesaian masalah. Ni teknik yang keempat lah sebenarnya. Okey, ni teknik yang ketiga, peniskalaan, tinggalkan perkara yang tidak penting. Okey. So, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, contohnya macam ni, tukarkan nombor mudah berikut ke nilai perpuluhan. Okey, tukarkan kepada asas 10. Kalau macam ni, tak payah kira pun. Kan? Buat just, sebab dia ada 1 je kat sini. 1, 2, 4, 8. Okey, kosong ni tak payahlah ambil kira nilai dia Tak payah kira nilai dia. Okey, yang dinilai ialah pada 1 yang ni. So 1, 2. So jawapannya adalah 2. Okey. Kalau 1 asas 2, berapa asas 10? Nah, kelas. 1 asas 2, berapa asas 10? Awak nak kira juga ke? 1 lah. 1 asas 2 sama dengan 1 asas 10. Okey, sama dengan 1 asas 8. Sama dengan 1 asas 16, semua 1. Okey, nilai tempat yang pertama, semua asas nombor adalah 1. So, kalau 1 asas 2 bersamaan dengan 1 mana-mana asas. Okey. Okey, yang ni tukarkan nombor puluhan berikut ke nilai perpuluhan. 10, 10, 110. So, buat dekat sini. Okey, 10, 10, 110. Okey, 10, 10, 110. Betul Okey, 10, 10. Okey, 10, 10, 110. Okey, Ustaz cakap tadi macam mana nak buat?
tuliskan dia punya nilai tempat dekat atas dia. Okey. Nilai tempat yang pertama adalah 1, nilai tempat yang kedua adalah 2, nilai tempat yang ketiga adalah 4, nilai keempat yang seterusnya adalah 8. Darabkan dengan 2 16, seterusnya 32, seterusnya 64. Okey, pangkah yang kosong, yang off. Sebab kita tak tambahkan nilai dia. So, awak tambahkan 64, tambah 16, tambah 4, tambah 4, tambah 2. Berapa? Berapa? 46. Okey, 86. Okey, ada 86. Tukarkan nombor bulan berikut ke nombor penduaan. D. Oh, Bahagian ha? sekali. D. Sekali. Ya. 130. Kalau awak ikut 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 dah dekat dengan 130. Okey, saya buat dekat ni Saya draw kat sini supaya awak nampak sikit. Okey, berapa tadi? 130. Okey, tuliskan 130. Tak apalah Yang cara tadi tu saya cakap Ustaz galakkan awak gunakan kaedah ambil daripada baki. Kalau awak bahagi 2 ambil baki, panjang dia jadi panjang dia punya jalan kerja awak. Sebab dia ada pilihan jawapan, senang awak gunakan ambil daripada baki. Terus tuliskan 1, 2, 4, 8, 16. Okey, 32. Alamak. Semula saya tuliskan. Panjang sangat. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okey, 1, 2, 8. Okey. Lepas 128, 256. 256 kita tak ambil sebab dah lebih daripada 130. So, kita ambil 128. Tuliskan 1 kat sini. 130 tolak 128 sama dengan 2. Tinggal 2 je lagi. So, yang ni mesti kosong. 32 kita tak ambil. 16 kita tak ambil. 8 pun kita tak ambil. 4 kita tak ambil. 2. Okey, sini 2. So, sini kita ambil. Tolak 2 sama dengan kosong. Okey, sini jadi kosong. So, 10, 00, 00, 10. Jadi, jawapannya adalah okey, yang ni. Yang last kali. 100010. Soalan 5. Okey, operasi tambah dan juga tolak. Okey, untuk ulang kaji yang lebih detail, awak rujuk balik kelas kita sebelum ni Nanti saya akan bagi link semua kelas-kelas yang kita dah buat sebelum ni. Okey, kelas-kelas ulang kaji. Okey. 1011 tambah 1, 1, 10. Okey, ni boleh ni ke sini. Macam mana Ustaz nak copy? Tak apalah. Okey, 1011. 1011 tambah dengan okey, 1110. 1110. Okey, dia punya rules dia awak ingat. Kalau 1 dengan 0 tu biasalah 1 tambah 0, 1 lah. Okey, itu macam biasalah. 1 tambah 1, 1, 0. 1 tambah 1 tambah 1, 1, 1. So, rules tu awak kena ingat. Okey, kita buat daripada sebelah kanan. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. 0 bawah, 1 atas. Okey, 1 tambah 0, 0 tak ada nilai lah. Okey, tambah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. 0 bawah, 1 atas. Okey, kalau macam ni awak nampak ada 3, 1. 1, 1, 1. Okey, kalau ikutkan 1 tambah 1, 1, 0. 1, 0 tambah 1, 1, 1. Nak senang nampak macam ni, 1, 1, 1. 1 tambah 1 tambah 1. Terus awak tuliskan 1, 1. So, jawapannya adalah 1, 1, 0, 0, 1. Okey. Mana soalan tadi? Okey, 1, 1, 0, 0, 1. Okey. Dah pukul 11.07. Tak apa Kita ambil masa sikit. Boleh saya? Mungkin sampai 11.20 lah kot 6. Hitung operasi tolak bagi nombor penduaan di bawah. Tolak pun senang. Cuma yang susah sikit apabila melibatkan kepada operasi peminjaman. Okey.
Tolak macam biasalah. 1 tolak 1 jadi kosong. 1 tolak kosong sama dengan 1. Itu biasa. Okey, yang susah sikit apabila melibatkan pinjaman. Okey, contohnya 11000. 11000 tolakkan dengan 1111. So, kalau macam ni, 0 tolak 1 tak boleh. Okey, tolak. 0 tolak 1 tak boleh, pinjam sebelah pun tak ada. Kalau dah ada, terus kita kalau ada 1 kat sini, so sini jadi 0, sini jadi 1, 0. So dia tak ada, 0. Pinjam lagi sebelah pun tak ada. Kita pinjam lagi sebelah. Okey, 0. Okey, jadi 0 sebab kita pinjam 1 0 dekat sini. Tapi sebelah nak pinjam, 1 0 tolak 1 jadi 1, sini jadi 1 0. Okey, sebelah lagi nak pinjam, 1 0 tolak 1 jadi 1, sini jadi 1 0. So kalau awak dah cekap, terus awak tulis bila kita pinjam kat sini, sini kosong kan. Terus tuliskan dekat atas dia 1 1 1 0. Okey. 1 0 tolak 1 sama dengan 1, 1 tolak 1 sama dengan 0, 1 tolak 1 sama dengan 0. 0 tolak 1 tak boleh pinjam sebelah. Tapi kat sini dia dah digit yang terakhir, sama je lah. Okey. Kalau kita buat operasi pinjaman pun sama je, 0 kat sini. Sini kita pinjam sebelah, sebelah jadi 0, sini jadi 1 0. So sama je lah. Terus kita ambil je 1 0. 1 0 tolak 1 sama dengan 1. Okey, faham? Jawapannya adalah 1 0 0 1. Awak nak lagi, contohnya awak ada masa yang panjang, awak nak senang, awak nak semak jawapan awak, tukarkan kepada asas 10. Okey? Tukar kepada asas 10 kan? Okey, 1, 2, 4, 8, 16. Okey, 16 tambah 8. Berapa? 16 tambah 8. 24. Okey, tolakkan 1, 2, 4, 8. 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 15. So, 24 tolak 15. Jawapannya mesti 1, 2, 4, 8. 8 tambah dengan 1 sama dengan 9. Ni cara kita nak semak lah kalau kita ada banyak masa. So, buat semakan macam ni. Jadi, jawapannya adalah 1 0 0 1. 1 0 0 1. 7. Pilih tag HTML yang mempunyai heading yang paling kecil. Okey, heading yang paling kecil. Dia heading ni, dia ada 6 Okey, tag atau cara. Okey, heading dia ada 6. H1 sehingga H1 sehingga H6. Okey, ataupun huruf kecil, dia tak kisah sama ada huruf kecil ataupun huruf besar. H1 sehingga H6. Yang mana yang paling besar? Ini paling besar. Ini paling kecil. Okey, ini paling besar, ini paling kecil. So H1 paling besar. H2 kecil sikit daripada H1, tapi besar pada H heading yang lain. Okey, H6, H6 adalah yang paling kecil. Jadi jawapannya heading yang paling kecil adalah H6. Okey, kalau dia tanya yang paling besar, jawapannya ialah H1. Okey, heading H small ni tak ada saja je saya tuliskan. Okey, itu bahagian soalan 7. Bahagian B. Contohnya macam ni lah. Okey, satu sistem dibangunkan bagi mengkelaskan pelajar bagi kelas intensif komputer bagi tingkatan 1 di sebuah sekolah. Okey, bina algoritma untuk memasukkan markah bagi pelajar dan cetak tidak perlu. Jika markah melebihi atau sama dengan 70, cetak intensif. Jika markah melebihi atau sama dengan 50 dan cetak super intensif jika markah adalah kurang daripada 50. Okey, memandangkan awak jawab guna Google Form. Soalannya Ustaz akan suruh awak lengkapkan saja. Soalannya sama ada awak kena lengkapkan catat alir ataupun kod pseudo. Okey, mana-manalah salah satu. Contohnya macam ni lah lebih kurang Tapi ni semua dah ada kan. Sebahagiannya dah ada. Kalau soalan yang sebenar, sebahagian besarnya tak ada. Cuma ada gambar rajah sahaja. Jadi awak kena lengkapkan lah daripada mula sehingga tamat.
So, soalan mana yang awak kena lengkapkan. Jadi Ustaz tandakan dekat sini sama ada menggunakan huruf ataupun nombor. Contohnya Ustaz tandakan gunakan huruf. Okey. Ada 3 huruf iaitu X, Y dan juga Z. Soalannya apakah X? Okey, yang pertama mula X ni apa X? Balik kepada soalan, X ni apa? Siapa boleh jawab? Masukkan markah pelajar. Apa dia ni? Masukkan markah pelajar. Okey, masukkan markah pelajar. Masuk markah pelajar. Ataupun input markah. Sorry, tak perlu ada pelajar tak perlu ada pelajar. Okey. Cukup awak tulis input markah. Masuk markah. Cukup awak tulis macam tu sahaja. Okey. Contohnya dekat sini, tuliskan input. Okey. Kecil je lah. Input markah. Tak perlu awak gunakan sampai markah pelajar. Nak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Okey, senang kita ringkaskan. Input markah. Ataupun masukkan markah. Ataupun masuk markah. Okey, itu sahaja. Ustaz, kalau ada tulis masukkan markah boleh kan? Boleh. Betul Okey, soalan 9. Apakah Y? Tengok kat sini. Markah. Ikut je lah daripada soalan ni. Tapi dia soalan ni dia ni kan. Kalau dah ada kod pseudo, daripada kod pseudo, dia lagi senang. Awak ikut sahaja kod pseudo. Tapi jangan tuliskan jika. Jika markah lebih besar atau sama dengan 70, tak perlu tuliskan jika. Tuliskan saja markah. Kalau kod pseudo dah ada, ikut saja kod pseudo yang diberikan. Senang. Okey, jadi dekat sini awak tulis. Apa tadi jawapan dia? Markah lebih besar. Okey, sama dengan yang kedua. Tengok, ni yang kedua Okey, kita uji yang kedua. Iaitu yang ini Markah melebihi atau sama dengan 50. Jadi awak tulislah macam ni. Markah lebih besar atau sama dengan 50. Okey. Soalan 10. Apakah Z? Intensif. Okey. Cetak jangan lupa sebab dia tak ada, awak kena tulis penuh. Okey. Cetak intensif. So awak tuliskan cetak. Okey, intensif. Intensif. Tuliskan macam ni. Okey. Ataupun tak nak tulis tanda apa tu pembuka kata pun tak apa. Tak payah tulis. Kalau tulis intensif dia macam mana? Salah lah. Sebab dia kena ada cetak depan dia. Okey, cetak intensif. Jika tidak, baru cetak super intensif, seterusnya pergi kepada tamat. Macam ni lah lebih kurang. Okey, boleh? Okey, faham soalan ni? Faham. Okey, faham Okey, dah siap semua soalan. Awak tekan submit. Okey, semak dulu semak dulu. Jawapan anda telah dihantar dan direkodkan. Okey, terima kasih kerana menjawab. Selamat maju jaya. Ustaz, anak bunyi dah ke belum? Kejap saya tengok. Boleh ke Ustaz buat dalam kaji sikit lagi? Tapi dah tu kan. Tak apalah. Okey, yang lain, yang bahagian apa ni, tag atau cara. Okey, yang bahagian tag atau cara tu, awak boleh rujuk balik apa ni, video ulang kaji yang Ustaz bagi link tu. Okey? Minggu ulang kaji yang sebelumnya itulah yang kita belajar berkenaan dengan pengaturcaraan HTML. Okey? Boleh semua? Boleh. Tadi 90 lebih. Hampir 90, tiba-tiba 76. Mungkin lambat sangat kita habis kan? Ya, sayang. Okey, jadi kita berhenti sampai sini. Belum lagi Okey, jadi kita berhenti sampai sini. Nanti Ustaz akan bagi link semua sekali video-video yang kita buat dalam kaji sebelum ni, termasuk video minggu ni. Okey, video hari ni. Okey, sebelum awak jawab soalan malam ni, pastikan awak buat ulang kaji, tengok balik video-video ulang kaji yang kita telah buat sebelum ni. Jadi Ustaz doakan semua sekali insya-Allah Markah awak ni kita akan campurkan dengan markah tugasan. Mungkin dalam 20
peratus markah tugasan ataupun 30%. Tengoklah macam mana Ustaz akan bincang dengan Ustaz Amirul berapa yang kita nak ambil. InsyaAllah semua ramai Ustaz rasa boleh dapat A insyaAllah. Jadi jawab dengan tenang. Buat ulang kaji. Jangan lupa buat ulang kaji sebelum awak exam malam ni. Awak tak ada subjek lain hari ni. Subjek ASK saja. So tumpukan hari ni kalau boleh. Pulun sikit. Boleh? Boleh semua boleh. Jadi sampai satu kelas kita. Boleh. Lagi malam ni dengan soalan pentafsiran ASK tingkatan 1. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.